Mak Saleh bin Saidin yang merupakan pengarah urusan kumpulan rimbunan dan Presiden Persatuan Penerbit dan Pengedar Buku Bumiputera Malaysia. Kami amat berterima kasih di atas kesudian yang berbahagia Datuk kerana melampaukan masa untuk bersama-sama kita pada hari ini. Hadirin sekalian, forum kita hari ini dibarisi oleh barisan panel-panel yang berkaliber lagi ilmuwan dan akan dikendalikan oleh seorang pempengaruh yang pandai menyusun kata dan aktif memberi perkongsian agama di media sosial. Hadirin sekalian, dengan segala hormatnya, kami menjemput barisan panel yang berbahagia Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, Ustazah Wan Ramizah Hassan, Puan Sofizah Muhsin dan moderator jemputan kita, Saudari Cik Fatin Nabila untuk naik ke atas pentas. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Dengarkanlah bahasa-bahasa yang indah daripada forum ini. Semoga menjadi asbab kebaikan kepada anda semua. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan majlis ini kepada Saudari Cik Fatin Nabila. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengerusi majlis. InsyaAllah, Assalamualaikum semua. Saya harap insyaAllah hari ini forum kita dapat memberi sedikit sebanyak insyaAllah informasi buat kita berkaitan dengan Quran. Alright? InsyaAllah hari ini kita berada dalam forum ketika Al-Quran menyapa, menyingkap tafsir pimpinan Ar-Rahman. Kita bersama dengan seorang yang Fatin sangat, subhanallah, Fatin sangat hormati dan sanjungi, Tan Sri sendiri insyaAllah. Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar, seorang pengerusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, penerima Anugerah Diraja bagi Kewangan Islam 2022 dan juga pengerusi Majlis Penasihat Syariah bagi Bank Negara Malaysia BNM dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. Subhanallah, beri tepukan yang gemuruh buat Tan Sri. Alhamdulillah. Dan seterusnya kita ada Ustazah Wan Ramizah Hassan, seorang yang banyak berjasa dalam bidang Quran insyaAllah. Penulis buku Syekh Abdullah Basmi, Tokoh Tafsir Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 2019 dan juga seorang pensyarah Universiti Islam Selangor UIS. Assalamualaikum Ustazah. Alright, Alhamdulillah. Dan seterusnya insyaAllah kita ada seorang yang kita semua kenal di media sosial kan sekarang ini, Puan Sofizah Muhsin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Seorang Johan Qari'ah Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat kebangsaan 2022. InsyaAllah Fatin harap insyaAllah forum hari ini dapat memberi sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang terbaik untuk kita lebih mendalami Al-Quran insyaAllah ya semua. Alright, bismillah. Jom kita teruskan dengan kita punya soalan yang pertamalah kepada Puan Sofizah Muhsin. Ya. Subhanallah, kita dapat nampak perjalanan Puan dalam bidang pendidikan dan Puan sendiri merupakan seorang guru. But the question is, how come boleh berada dalam bidang Quran dan subhanallah especially sangat passion dalam bidang tarannum dengan izin? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya terus kepada jawapan. Saya bermula membaca Al-Quran sejak daripada umur 5 tahun lagi. Tetapi semasa sekolah rendah saya selalu mendengar bacaan Al-Quran di TV. Masa tu saya dah tertarik. Tapi saya tak tahu apa itu tarannum. Sampailah saya dapat masuk ke sekolah agama semasa tingkatan 1, 13 tahun, dan kemudian ada kelas KKQ, kelas kemahiran Quran. Di situ baru saya belajar apa itu tarannum. Dan di situ ustaz dapat mencongkil bakat saya dan saya mula membeli kaset. Saya mulakan, dulu kan tak ada YouTube kan. Saya beli kaset di pasar malam. Kaset-kaset Qori,
Ismail Hashim, Subhanallah. Kori Indonesia. Saya mulakan dengan bacaan daripada saya belajar, saya dengar, kemudian saya baca, saya aplikasikan dalam surah-surah pendek. Dan selepas itu saya betul-betul mulakan berguru semasa di universiti lah. Semasa di universiti saya mencari guru sehingga ke Kelantan. Saya sebenarnya orang Sabah. Tapi saya dengan adanya duit kemenangan, saya pergi ke Kelantan, beli tiket flight sendiri semasa menjadi pelajar untuk berguru. Subhanallah. Sehinggalah dari umur 13 tahun dan sehinggalah sampai sekarang saya transfer ke sini, saya masih berguru dan masih bertalaki dengan guru saya lah. Ramai juga guru-guru saya. Jadi memang Al-Quran ni memang dah sebati. Tapi saya mengambil jurusan pendidikan sains sosial. Dalam masa yang sama saya meminati bidang geografi. Jadi saya seorang guru geografi, tapi saya tetap Al-Quran tu memang nombor 1 juga. Subhanallah. Kan dalam kelas berteranum jugalah ya. Ya, betul. Subhanallah. Alright, mungkin kita nak maklumkan kepada you all semua ya. InsyaAllah hari ini forumnya kita nak mendedahkan kepada kita punya edisi terbaru insyaAllah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang dikeluarkan oleh JAKIM, diterbitkan oleh JAKIM dengan kerjasama Rimbunan Islamic Media. Dan saya nak bertanyalah kepada Ustazah Wan sendiri insyaAllah. Ustazah Wan okey ya insyaAllah? Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, subhanallah bersinar wajah Ustazah Wan kita. Dan insyaAllah kalau kita lihat kan originally Syekh Abdullah Basmi diamanahkan untuk menulis terjemahan tafsir Al-Quran oleh Tunku Abdul Rahman pada tahun 1960 kan dengan izin. Dan kita dapat tahu dengan izin Allah, Ustazah sendiri seorang yang sangat rapat dengan keluarga almarhum Syekh, dengan isteri beliau, subhanallah ya. Dan Fatih nak bertanyalah, up until the point Ustazah rapat tu, Ustazah mendapat inspirasi untuk membuat tesis yang bertajuk Sumbangan Syekh Abdullah Basmih kepada pengajian tafsir pada tahun 2000 di Universiti Melaya. Saya nak bertanya dengan rendah diri Ustazah. Ustazah, kalau boleh kan dengan izin kongsikan sedikit sumbangan Syekh Abdullah Basmi dalam bidang tafsir, khususnya di negara kita, especially dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini sendiri dengan izin Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kepada Cik Fatin ya. Yang berbahagia Tan Sri, Puan Safiza, seterusnya para hadirin yang dihormati sekalian. Sebelum kita melihat ataupun mengetahui sumbangan Syekh Abdullah Basmih dalam bidang tafsir, terlebih dahulu saya akan ceritakan sedikit biodata dia secara ringkas sahaja. Boleh Ustazah. Okey, nama penuh dia Syekh Abdullah Basmih bin Syekh Muhammad Basmih. Bila kita dengar nama dia, kita akan terbayanglah dia ni sebenarnya berketurunan Arab daripada Yaman. Dia datang ke Malaysia, tanah Melayu ketika itu, ketika berumur 12 tahun. Jadi dia bersekolah di sekolah kebangsaan Pengkalam Balak di Melaka. Kemudian di situlah dia belajar bahasa Melayu kan. Dan Syekh Abdullah Basmih ni seorang yang suka membaca, memasak. Ketika dia memasak, orang kata senduk dengan kalam ataupun pensel tu saling bertukar-tukar. Subhanallah. Dia punya minat dia kepada ilmu. Allahu Akbar. Dan dia pernah menterjemah majalah Al-Musawwar dekat Utusan Melayu. Pernah menjadi pembantu pengarang dalam majalah Al-Qalam, penyunting bahagian agama di Utusan Melayu Singapura. Kemudian bila dia berpindah ke Malaysia, ketika mana berlaku perdebatan antara Syekh Abdullah Basmih dengan Tan Sri Lee Kuan Yew tak silap, dia berpindah dan bekerja di Utusan Melayu di Kuala Lumpur. Dan dia juga menjadi ahli lembaga bahasa Melayu, AJK, lembaga bahasa Melayu. Kemudian dia menjadi penyunting bahagian agama di Ibu Pejabat Utusan Melayu Kuala Lumpur.
ketika di pejabat Jabatan Perdana Menteri, dia sebagai pegawai hal ehwal Islam, kat situlah dia bertugas menjadi pentafsir Al-Quran sementara dan juga penterjemah kitab Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Jadi daripada situlah lahirnya kita kata satu kitab yang diterjemah oleh Syekh Abdullah Basmeh dan diberi nama Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Baik, dalam bidang tafsir secara khususnya, dia telah menulis kitab Muqaddam. Masa saya kecil-kecil dulu ada satu kitab Muqaddam tu. Betul. Yang ditulis dengan Jawi, sehingga sekarang saya masih simpan buku yang ditulis oleh dan terjemahan ditulis oleh Syekh Abdullah Basmeh yang dikeluarkan oleh Pustaka Hawa. Sebenarnya dalam bidang tafsir juga dia menterjemah satu kitab yang diberi nama Intisari Al-Quran. Dan akhir sekali bila Syekh Abdullah Basmeh diminta untuk menterjemah atau menggalaskan tugas terjemahan daripada pihak Jabatan Perdana Menteri, setelah berlaku sedikit kita kata gap lah kita kata, tak dapat nak diteruskan projek yang diinspirasikan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri yang pertama, maka tugas yang amat berat ini diambil alih oleh Syekh Abdullah Basmeh. Maka lahirlah Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang mana Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni disusun dia melalui beberapa peringkat. Dalam buku yang saya tulis, yang saya kaji ni, saya bahagikan kepada 5 peringkat. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan yang ingin mengetahui secara detail peringkat-peringkat ataupun proses penterjemahan Al-Quran ni, bolehlah dapatkan buku yang terdapat di bus mungkin Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi ketika mana masyarakat memerlukan satu kitab menterjemah Al-Quran, maka Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ni suatu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Subhanallah. Kerana ia sebelum tu ada kitab tafsir, tetapi dia adalah terjemahan daripada kitab-kitab ulama yang menulis sebelumnya, ataupun belum ada kitab tafsir yang ditulis, yang diterjemah lengkap sebanyak 30 juzuk. Jadi kita nampak betapa hebatnya proses ataupun hebatnya Syekh Abdullah Basmeh ketika dia melakukan usaha penterjemahan. Kadang-kadang selepas selepas siap kitab tafsir yang diterjemah olehnya, dia bukan duduk diam, kan? Dia menulis lagi kitab seperti Mustikah Hadis, sebanyak 3 jilid, Muqaddimah 1, 2 dan juga 3. Jadi kita tengok sumbangan dia bukan sahaja dalam bidang tafsir, malah dalam bidang berbagai bidang, bidang hadis, bidang akidah, dan seorang yang membela bahasa Jawi ataupun tulisan Jawi. Saya kira dia seorang yang luar biasa, hebatlah, sebab asal orang Arab datang ke sini dan membaca dengan begitu, orang kata dia ni berkawan dengan penulis-penulis seperti Za'ba. Dalam buku ni juga saya lampirkan tulisan tangan Syekh Abdullah Basmeh dan juga surat yang ditujukan kepada Pendeta Za'ba. Subhanallah, maha suci Allah, Allahu Akbar. Subhanallah, betapa hebatnya kan sumbangan Syekh Abdullah Basmeh. InsyaAllah kita doakan supaya Allah berkat setiap usaha beliau untuk kita semua. Allahumma amin. Alright, insyaAllah kita nak bertanya pula kepada Tan Sri. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallah, gembira kami dapat berjumpa dengan Tan Sri hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah. Alright, Fatih nak bertanya, tadi Tan Sri ada belik sedikit Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ini. What do you think of it, dengan izin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Alhamdulillah,
Al-Quran Al-Karim satu dokumen yang penting yang didatangkan di luar dunia ini. Ia bukan berasal daripada dunia ini, dia berasal daripada di luar daripada muka bumi ini, dan juga galaksi yang kita dapat lihat datang satu tempat yang tidak dapat diketahui, yang suci, yang mulia, yang murni, yang Rabbani, tapi diturunkan di atas muka bumi untuk dijadikan sebahagian daripada kehidupan kita. Sebab itu usaha kita untuk membaca, mengkaji, memahami dan juga mengeluarkan buku-buku terjemahan tafsir, itu adalah usaha manusia untuk memberikan nilai tambah, kalau boleh sebut, kepada ayat-ayat Quran suci yang berbentuk memberikan hidayah, hudan lil muttaqin, hudan dalam pelbagai bentuk dan sebagainya. Jadi tugas kita manusia untuk membawa Al-Quran bentuk yang senang dibaca, Betul. yang seronok orang pegang, Betul. yang rasa ada kebanggaan dekat dengan Al-Quranul Karim. Ya, tugas itu tugas yang berterusan sebenarnya. Jadi tahniah kepada pihak penerbit, kepada pihak yang membuat ulang kaji ataupun membuat review kepada tafsiran dan terjemahan yang terlepas, untuk memberikan satu nafas baru untuk meremajakan, bukan meremajakan Al-Quranul Karim, meremajakan cara persembahan ayat suci Al-Quran dalam bentuk yang tertulis, yang dapat dibaca, yang dapat dikaji oleh masyarakat Islam pada hari ini. Yang saya rasa ini satu pendekatan yang baik, dan saya tertarik dengan kata Ustazah tadi, seorang berbangsa Arab yang dapat menguasai bahasa Melayu dengan baik. Sebab nak terjemah, nak mentafsirkan perlu kekuatan bahasa. In fact, Al-Quran itu kekuatannya dalam bahasa. Kekuatan Al-Quran yang pertama, kekuatan bahasa. Jadi untuk menterjemahkan dan beri tafsiran, tidak perlu kepada satu gelombang bahasa yang tinggi. Semakin kuat bahasa kita, semakin tinggi bahasa kita, semakin halus, refine our language, semakin jelasnya maksud Al-Quranul Karim. Dan itu adalah bidang kuasa manusia, belajar, mengkaji, meneliti, memohon hidayah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan persembahan Al-Quranul Karim dalam bentuk yang difahami, dalam bentuk yang semasa remaja. Jadi saya rasa satu edisi yang terbaru, edisi Rumi yang baru, mudah-mudahan rakyat Malaysia semakin rapat dengan Al-Quranul Karim, dapat menjadikan Al-Quran itu memang relatable to them, dan mereka juga dapat relatable to the Quran Al-Karim. Mudah-mudahan satu usaha yang baik dan dapat meningkatkan pahala kepada pengarang atau penulis asalnya, Syekh Almarhum rahmatullahi alaihi. Terima kasih. InsyaAllah. Fatin sebenarnya sangat tertarik dengan perkataan Tan Sri tadi, meremajakan cara dan find the relation, relatable dengan public regarding untuk mengeluarkan message Quran itu sendiri. Dan kita dapat nampak macam-macam bentuk yang Tan Sri cuba usahakan, daripada surah Duha, macam mana Tan Sri terjemahkan dari segi bentuk novel dan cerita. Mungkin Fatin nak bertanyalah kepada Tan Sri sendiri, kan mungkin your personal journey berkaitan dengan Quran, share dengan kami dengan izin, supaya kami dapat inspiration lah untuk mendalami lagi Quran dengan izin. Ya, saya seperti mana kata Ustazah tadi, mak saya guru Al-Quranul Karim. Subhanallah. Jadi mengajar di kampung. Jadi saya memang dijadikan penolong kepada mak saya. Penolong yang tak suka menolong, sebab suka bermain pada masa tersebut. Daripada pukul 2.30 sampai pukul 4.30 saya tidak boleh bermain. Hati memang nak bermain, nak lompat terus, nak bermain. Tapi sebagai penolong guru Quran yang tak bergaji, saya terpaksa mengajar satu kampung mengaji Al-Quranul Karim. Dan saya belajar agama di Sekolah Menengah Mata Mahmud, Kuala Islam Kelang, melanjut pelajaran di Kuwait University, PhD di Barat, di United Kingdom, dan saya jadi pensyarah di UAE, banyak menulis buku. Tapi saya tidak dapat rasa kelazatan Al-Quranul Karim, to be honest. Honest admission, sekadar membaca, mungkin ada sikit rasa khusyuk waktu sembahyang, tapi tidak dapat masuk ke dalam intipati suara Al-Quranul Karim, suara Allah Subhanahu Wa Taala. Sehinggalah saya masuk dua bidang. Bidang yang pertama, bila saya menulis buku saya pada tahun 2015, 2016, saya sudah dapat melihat setiap patah Al-Quran itu
mempunyai gelombang yang pelbagai-bagai. Betul. Dia saya dapat masuk gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Baru rasa Quran itu berat, hebat dan menghiburkan diri. Luar biasa daripada mengetahui secara mendasar, secara surface. Yang keduanya, Fatin, saya terlibat dalam bidang Big Data Analytics ataupun analisa data raya, melihat kepada data-data yang lebih berbentuk koheren, struktur dan juga bermakna atau ada maknanya. Setiap data itu ada maknanya. Bila saya dilatih dalam bidang Big Data Analytics, saya buka Al-Quranul Karim, ya Allah, Quran ini penuh dengan data. Allahu Jadi saya Akbar. tune pemikiran saya melihat Al-Quran sebagai big data punya buku. Quran is full of data, especially data-data yang diulang oleh Allah over and over and over. Maka berlakulah high frequency of the Quran, frekuensi yang tinggi. Kita ni manusia, kita ikut Al-Quran, kita baca frekuensi rendah. Betul, betul. Bila kita baca frekuensi rendah, tak sama dengan frekuensi Al-Quran, setakat itulah. Jadi kalau Al-Quran itu highway ataupun kereta api laju, kapal terbang, kita masih berjalan, jalan lama, kena berhenti traffic light. Jadi kita tidak laju. Jadi untuk kita memahami Al-Quran dengan lebih baik, datang dari langit, di luar langit sana, kita kena ubah frekuensi kita. Allah. Dan nak ubah frekuensi itu, kita kena usaha lebih sikit. Dan saya sebut dalam banyak penulisan saya dengan izin, semakin kita mengetahui ilmu manusia, semakin kita mendalami Al-Quranul Karim. Bukan sebaliknya. Kita mengetahui ilmu geografi, kita lebih mengetahui Al-Quran dan lebih menghayati Al-Quran. Ilmu bahasa, ilmu psikologi, ilmu keibubapaan, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu serangga, ilmu botani. Semakin kita jadi pakar bidang-bidang ini, Quran lebih mudah dan senang kepada kita. Bidang saya bidang fiqh, undang-undang, bidang big data. Saya melihat kepada pendataan, saya menjadi orang yang baru kenal Al-Quran 5 tahun yang lepas. Subhanallah. Itu pengakuan saya kepada Al-Quran. Saya alhamdulillah sudah masuk dalam frekuensi yang berdata. Setiap satu perkataan itu faktu raqabah, saya datakan faktu apa dari segi bahasanya, dari segi dimensinya. Raqabah itu berbagai bentuk tengkuk yang terbelit, tekanan perasaan, stres, mental health. Ada banyak pendataan tentang raqabah dalam bahasa Al-Quranul Karim. Jadi kita kena lebih maju ke hadapan, kita tingkatkan level pemahaman Al-Quran, bergerak daripada satu gelombang yang lebih dalam. Itulah sebenarnya Al-Quran, not meant for normal people, meant for high frequency of understanding. Sebab datanya dari tempat tinggi, tak mungkin berada di tanah yang rendah, mesti berada di tanah yang tinggi. Fatin, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, sangat fulfilling, sangat contented dengan apa yang Tan Sri nyatakan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak bertanya pula kepada Puan Sofiza. InsyaAllah. Tadi Puan Sofiza ada bilik juga berkaitan dengan tafsir pimpinan Ar-Rahman. What do you think of this tafsir? Dan dengan izin ya, bagaimana tafsir ini memberi impact kepada kita anak muda? Dengan izin ya. Okey, sebenarnya semasa saya dapat awal dulu, lepas saya menang, saya dapat ni tahu. Subhanallah. Jadi saya, selama ni saya memang banyak dapat Al-Quran, tapi bila saya belek tafsir ni, dia sangat lengkap. Betul. Satu sangat lengkap. Tengoklah, tebal dan bahasa dia yang gunakan adalah bahasa Melayu yang memang totally kita. Betul. Bersifat kita. Dan paling penting lagi, ada hadis, dan juga ada mukaddimah di setiap surah. Ada mukaddimah di setiap surah. Di mana surah ini diturunkan, berapa ayat, dan kemudian dia cerita memang komplit. Memang dahsyatlah memang. Masya-Allah. Jadi saya lihat pun kita sebagai remaja, maksudnya kita boleh baca Al-Quran dengan lebih mudah, dengan lebih faham bila ada bahasa-bahasa yang mudah untuk difahami. Jadi saya kira tafsir ini sudah cukup, boleh kita gunakan seharian, dan dia jadikan kita sebagai panduan utamalah. InsyaAllah. Ini Fatin punya pengalaman sendirilah. First Fatin dapat tafsir pimpinan Ar-Rahman ni, Fatin letak, masa tu Fatin baru balik Berbangi, letak dekat Kota Kemuning office. Pada selepas asar, Fatin buka tafsir ni,
Fatin nak baca surah Ar-Rahman ketika tu. I do not know why, the moment bila I buka, subhanallah, bila kita membaca surah Ar-Rahman, kita dah biasa baca, so kita menghafal kan. Sambil kita baca Ar-Rahman, kita baca terjemahan dia, literally I was crying. Allahu Akbar. Betapa hebatnya bahasa yang diterjemahkan, memang ikut kita lah sebagai rakyat Malaysia. Jadi dengan izin Allah, Fatin harap sangat supaya kita semua boleh dapatkan tafsir Pimpinan Ar-Rahman, sebab bahasanya lebih dekat dengan diri kita, bahasa kita, insya-Allah. Alright. Dan mungkin Fatin nak bertanya lagi kepada Puan Sofiza sendiri ya. Puan Sofiza dalam bidang taranum, dengan izin, mungkin antara kita termasuk diri Fatin sendiri kan, ramai yang nak belajar taranum. Apa tips-tips dalam taranum ini sendiri, dengan izin? Okey, terima kasih. Yang pertama sekali, bila nak melakukan taranum, kita kena tahu taranum sebenarnya apa. Dia adalah seni cabang lagu dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya bukan masa tilawah sahaja kita baca berlagu. Sebenarnya masa kita nak solat pun kita baca berlagu juga. Betul tak? Jadi sebenarnya lagu taranum ini membawa kita kepada kekhusyukan dalam bila kita nak membaca taranum. Orang dengar pun menusuk dalam hati. Betul. Jadi tips saya yang pertama adalah kita membuat latihan melatih menyebut huruf hijaiyah dengan betul. Okey. Bila kita dapat membuat sebutan dengan betul seperti lahjah Arab, kita akan lebih faham. Yang keduanya, kita kena faham makna. Kalau boleh, kita baca bukan sekadar membaca Al-Quran semata-mata, tapi kita kena faham di sebalik surah ayat itu ibrahnya apa. Subhanallah. Jadi bila kita faham, setiap ayat tersebut mempunyai maknanya tersendiri, kita dapat melakukan Al-Quran dengan lebih baik. Kita berhenti, maksudnya kita mulakan fasahah ya. Salah satu dalam tilawah Al-Quran, salah satu dia punya untuk kita nak kira markah lah, kita kata kan, penilaian. Salah satunya adalah fasahah. Fasahah ni maksudnya kita berhenti, kita memulakan bacaan di mana, kita berhenti di mana. Jadi dalam tilawah kita perlu tahulah makna ayat. Kalau kita tak faham makna ayat, kita mulakan ayat, kita berhenti sesuka hati, tak boleh. Jadi kita kena fahamlah yang itu. Dan yang seterusnya, kita perlu belajar tajwid. Tajwid. Ya, salah satu yang paling penting dalam membaca Al-Quran dan melagukan Al-Quran adalah tajwid. Sebab kadang bila kita dengar bacaan certain qori-qori'ah, okey, kita dapat tahu panjangnya, pendeknya, tak cukup harakatnya berapa. Jadi kita kena tahu. Sebab tajwid ni tak boleh sesuka hati. Panjangnya kena cukup 4 harakat, 5 harakat, 2 harakat. Okey. Dan kemudian sebutan huruf, makhraj, perlu keluar pada tempat yang betul. Okey. Tapi sebab itulah saya kata kita kena mencari guru Al-Quran. Kena ada guru Al-Quran. Kena talaki. Ibaratnya kita, kalau kita tak berguru ni, kita tak akan ada dapat input yang banyak. Dengan Al-Quran, dengan guru Al-Quran, guru Al-Quran itu dia akan memperbetulkan lagi bacaan kita. Dan paling penting tips saya adalah bila kita nak membaca Al-Quran, bukan setakat kita membaca untuk menyertai pertandingan sahaja, tetapi kita membaca Al-Quran ni adalah untuk supaya diri kita masuk ke dalam diri kita, menjadi panduan kepada diri kita, dan untuk disampaikan kepada orang yang mendengar. Dengan itu, macam Tan Sri kata tadi, Al-Quran ni dia adalah high level, bukan buku biasa-biasa. Betul. Jadi saya pun terus terang saya kata, walaupun saya seorang cikgu, saya bukan ustazah, tapi bila saya membaca Al-Quran, saya rendahkan diri saya, dan memang banyak kalilah, banyak kali saya akan menangis membaca Al-Quran tu. Setiap surahnya tu mempunyai makna yang berbeza. Kalau contoh surah Yusuf, saya paling suka surah Yusuf. Di situ dicerita full, satu-satunya cerita Nabi Yusuf yang penuh. Jadi bila kita lagukan, contohnya saya membawa taranum
nahwan, saya akan menangis. Mungkin boleh try sedikit dengan izin. Macam contohnya nahwan ni lagunya berbentuk lembut. Kan Okey. kalau kisah Nabi Yusuf ni, dia cerita tentang bagaimana Zulaikha tertarik kepada paras rupa kepada paras rupa Yusuf, Nabi Ya. Yusuf. Dan juga wanita-wanita yang pertama kali melihat Nabi Yusuf. Mereka semua tertarik. Jadi contohnya bacaan Nahwan. Nahwan ni dia gaya lagunya lembut. Okey. Jadi bila kita baca Al-Quran tu dengan nada yang lembut, kita akan terbuai-buai lah. Especially bila kita faham lagi mesej Lagi-lagi tersebut. bacaan ayat Al-Quran yang mempunyai bacaan doa. Ya Allah, Ya Allah. Sesuai untuk lagu Taranum, Nahwan contoh. Okey, understand. Mungkin boleh tunjukkan okey. kepada kami sedikit dengan izin Wan Safizah. Okey. Contoh Taranum ni Nahwan. Nahwan. Okey, contoh Taranum Nahwan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Itu Allahu contoh. Akbar. Itu adalah Taranum Nahwan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah ya, speechless. Terima kasih banyak atas tips tersebut. InsyaAllah kita nak pergi balik kepada Ustazah Wan. Alright, Fatih nak bertanya Ustazah, sebelum adanya tafsir pimpinan Ar-Rahman ini, adanya satu lagi tafsir namakan sebagai tafsir Nur Al-Ihsan di Malaysia, di Tanah Melayu ini, yang ditulis lengkap 30 juzuk oleh Tuan Haji Muhammad Said, orang Kedah. Benar? Jadi Fatih nak tanyalah kepada Ustazah sendiri kan, mungkin Ustazah boleh share kepada kami semua perkembangan Al-Quran tafsir di Malaysia itu sendiri. Okey, terima kasih. Bila kita bincangkan tentang perkembangan tafsir di Malaysia, perlu kita lihat di sana ada beberapa bahagian. Antaranya bahagian kitab tafsir yang lengkap sebanyak 30 juzuk. Kedua, kitab tafsir yang dihuraikan secara juzuk-juzuk. Yang ketiga, dihuraikan secara mengikut surah-surah. Dan yang keempat, mengikut tajuk ataupun kita panggil tafsir maudhu'i. Jadi di antara usaha awal yang dilakukan dalam bidang penulisan tafsir di Malaysia ni adalah penyalinan kitab terjemahan tafsir Al-Baydawi yang dibuat oleh Tok Pulau Manis, kalau orang Terengganu tahulah tu, pada kurun yang ke-17. Walau bagaimanapun, selepas kurun ke-17, nama-nama yang terlibat dengan penulisan tafsir ni tak dapat dikesan, sehinggalah awal kurun yang ke-20 barulah pengajian dan juga penulisan tafsir berkembang dengan luas sehingga ke hari ini. Di antara contoh yang lain adalah Tok Kenali dari Kelantan yang meninggal 1932. Dia pernah menterjemah kitab tafsir Al-Khazin dan juga tafsir Ibnu Katsir, tetapi tak sempat dicetak. Dan sebagaimana yang Cik Fatin kata tadi, ada satu kitab tafsir Al-Quran yang bahasa Melayu yang pertama Subhanallah. dapat dikesan dan dicetak sehingga ke hari ini, iaitu kitab tafsir Nur Al-Ihsan yang ditulis lengkap oleh Tuan Haji Muhammad Said dari Kedah. Betul. Dan cetakan yang pertamanya adalah pada tahun 1934. Di Kelantan contohnya, peranan Tok Kenali amat besar dan dia mampu melahirkan murid-muridnya yang mampu menulis tafsir Al-Quran seperti Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi yang tulis Qamus Marbawi, dan juga yang menulis kitab tafsir surah Yasin, dan Syekh Osman Jalaluddin yang menterjemah sebahagian dia daripada kitab tafsir Al-Jalalain. Selain daripada itu,
Maulana Abdullah Awanuh, dia yang belajar di Kelantan dan juga India, dia ada menulis kitab tafsir khulasah Al-Quran, yang mana disalin semula oleh anak murid dia, iaitu Allahyarham Wan Ismail Wan Nawang. Kemudian Tuan Haji Muhammad Nur Ibrahim, bila kita sebut Tuan Haji Muhammad Nur Ibrahim, arwah almarhum, dia sebenarnya bekas mufti kerajaan Kelantan, yang menulis berbagai kitab tafsir, masuk tafsir surah Al-Kahfi, ramuan rapi dari surah Al-Kahfi, dan dia adalah, kalau kita baca tafsir pimpinan Ar-Rahman ni, dia adalah antara penyemak, ya. Setiap kali Syekh Abdullah Basmeh menterjemah ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan menghantarkan kepada Tuan Haji Muhammad Nur Ibrahim di Kelantan, jalan, kita kata naik kenderaan, naik bas, sanggup pergi ke sana. Selain daripada itu, Mustafa Abdul Rahman, seorang tokoh tafsir di Perak. Jadi kita tengok kat situ, bila tafsir Nur Lisan ni menggunakan bahasa yang agak klasik, walaupun dia tu sesuai untuk dibaca, dipelajari di masjid-masjid, tetapi untuk dibaca oleh generasi yang selepasnya kurang difahami, disebabkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu lama. Ada perkataan akan dia apa semua ni kan, ada pun, sesungguhnya, dan berbagai-bagai lagi lah. Jadi kat situ kita nampak bila keperluan untuk mempelajari tafsir dan juga terjemahan Al-Quran ni menjadi satu tuntutan pada masyarakat yang hendak memahami Al-Quran, maka kat sinilah satu usaha daripada pihak kerajaan dan juga majlis raja-raja yang bersidang pada 1963 memutuskan untuk mengarahkan kepada penubuhan satu jawatan kuasa untuk membuat terjemahan Al-Quran pada bahasa Melayu. Jadi kat situlah bermulanya usaha tersebut. Namun ada beberapa masalah dan juga kesulitan dalam sistem pentadbiran ketika itu, maka kerja-kerja penterjemahan ni tidak dapat berjalan dengan lancar dan tergendala. Walau bagaimanapun, dalam tahun 1963, ketika itu yang amat berhormat Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri ketika itu, telah mengambil alih kerja-kerja tersebut, dan dia meletakkan di bawah usaha ini di bawah Jabatan Perdana Menteri. Kemudian pada asalnya usaha menyambung kerja-kerja menterjemah ni terbengkalai. Jadi tuanku yang amat berhormat Tuanku Abdul Rahman, Tunku Abdul Rahman, dia melantik Ustaz Faisal bin Osman untuk melakukan kerja-kerja penterjemahan. Tapi dalam beberapa bulan saja Ustaz Faisal meletak jawatan. Kemungkinan ada masalah yang tak dapat nak dielakkan. Jadi walaupun bagaimanapun, pihak kerajaan memandang usaha untuk menterjemah Al-Quran ini satu perkara yang agak penting. Penting, maka tugas yang berat ini diserahkan kepada almarhum Syekh Abdullah Basmeh ketika itu bekerja sebagai pegawai hal ehwal Islam di Utusan Melayu, di Jabatan Perdana Menteri. Jadi Syekh Abdullah Basmeh menyahutlah tugasan tersebut dengan penuh tanggungjawab, dan juga dia memulakan usaha ini, usaha penterjemahan ini pada 16 Februari 1968. Masa tu saya kecil lagi. Jadi kita tengoklah dalam kata pengantar sendiri terdapat ucapan Tuan Haji Muhammad Nur sendiri mengucapkan
ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Tunku Abdul Rahman kerana memberi kepercayaan kepada Syekh Abdullah Basmeh dan juga Tuan Haji Muhammad Nur untuk menterjemah dan juga menyemak tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, sangat besar sumbangan mereka untuk kita semua. Dan insyaAllah Fatih nak bertanya pula kepada Tan Sri, dengan izin Tan Sri ya. Bila mana kita bercakap berkaitan dengan Quran, tafsir, I believe Tan Sri sini dah banyak dah tengok bagaimana kita di Malaysia, tahap kita. Mungkin ada tak pembaharuan ataupun penambahbaikan yang kita boleh ketengahkan lagi untuk betul-betul tarik orang awam dekat lagi dengan Quran? Silakan. Terima kasih Saudara Fatin. Usaha dan perjuangan untuk menjadikan Al-Quran itu dekat di hati masyarakat ada usaha yang berterusan. Kita tidak boleh rasa selesa dengan apa sahaja pencapaian yang sudah kita capai pada masa ini, kerana kita masih merasai khidmat kita kepada Al-Quran itu masih jauh dengan nilai sebenar Al-Quranul Karim. Betul. Jadi itu perkara yang pertama. Don't be so complacent, don't be so content that we have achieved the higher standard. Quran mencabar kita ni, kita semua ni pembaca, penerbit, pengkaji, ilmuwan, bidang-bidang kehidupan lain untuk menjadikan Al-Quran itu lebih dekat, lebih langsung, lebih intimate dengan masyarakat. Jadi kita kena mencari pendekatan, strategi, cara, persembahan dan juga pembacaan yang kita dengar daripada ustazah kita tadi. Ini adalah cara-cara untuk menghidupkan semangat untuk kembali kepada Quran. Subhanallah. Supaya tak termasuk dalam doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi qad ittakhazu hadzal qur'ana mahjura. Kaum aku ini, kata Nabi, takut kaum aku, mana umat aku ini akan mengambil Al-Quran secara terpinggir, secara marginalized, secara yang tak penting. Dan mahjura ini adalah satu istilah, kalau nak datakan banyak pendataannya. Apa maksud ditinggalkan, dipinggirkan, diketepikan, disisihkan? Banyak dia punya bahasa-bahasa yang sesuai untuk diberikan terjemahan. Tapi apakah terjemahan yang paling tepat dengan mahjura? Itu perlukan penataan yang tepat pada zamannya, supaya masyarakat rasa mereka sebenarnya mengambil Al-Quran secara terpinggir. Jadi bagi saya, Fatin, saya sebagai seorang ahli AI ataupun Artificial Intelligence, Big Data Analytics, sebab Quran ini adalah berbentuk data yang syarat dan padat dan berselerak dalam Quranul Karim, kita kena mengambil ilmu tafsir contemporary sesuai dengan ilmu pada masa tersebut. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ilmunya ilmu balaghah, ilmu adab, ilmu syair, ilmu puitis, mencabar minda orang-orang Arab yang memang sarjana dan autoriti dalam bidang syair al-Arabi. Tapi hari ini mungkin zaman sains dan teknologi, zaman pendataan, di mana data itu penting dalam kehidupan kita. Kita dikuasai oleh data hari ini. Our life, kita tak sedar, dikuasai oleh data. Kita buka handphone, yang naik mula-mula sekali ialah yang apa kita minat. Kita tengah cari kereta, dia naik iklan kereta. Cari rumah, naik iklan rumah. Betul tak? Dia tahu, sistem tahu siapa kita. Kita juga dengan Al-Quranul Karim kena mencari pendekatan yang moden yang begitu. Saya tidak mahu khususkan kepada apa sahaja pendekatan. Be open, tetapi kena bijak, kena berani mengambil tanggungjawab sezaman. Kita perlukan kebijaksanaan dan keberanian zaman sesuai dengan zaman ini, menjadikan Al-Quran itu benar-benar memberi impak dekat dan impak pada masyarakat. Jadi kalau kita rasa legasi kita itu baik, pertahankan. Tapi kalau kita rasa legasi kita itu tidak menguntungkan kita, cari legasi yang baru, cari medan yang baru, cari platform yang baru untuk menjadikan Al-Quran itu segar dalam masyarakat. Ayat Al-Quran tak berubah sampai hari kiamat, persembahannya berubah. Cara kita membawa masyarakat mesti berubah dan tidak boleh tetap selama-lamanya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Kalau nak bagi semua nanti panjang makan masa. Bagi saya nak melihat satu hari bila buka Al-Quranul Karim ada pendataannya. Ustazah membaca pada kita tadi, walaupun ustazah kata dia bukan ustazah, dia Al-Qari'ah, pembaca Quran yang hebat. Perkataan hasanah itu,
Kalau kita kumpulkan semua hasanah Al-Quranul Karim, kita dapat faham dengan lebih baik lagi. Dan saya telah buat kajian tersebut, ihsannya, hasanahnya, itu yang hilang dalam masyarakat kita hari ini. Kita membaca Al-Quran secara terpisah-pisah, bukan secara ada keterangkuman. Al-Quran sebuah kitab yang ada keterangkuman, interconnectedness. Itu yang saya rasa tak ada pada hari ini. Kita cuba usahakan secepat mungkin untuk menjadi Quran itu lengkap. Disebut oleh Az-Zamakhsyari dalam Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia kata kehebatan Al-Quran selain berbahasanya adalah at-tanasub, keterangkumannya. Itulah yang kita nak bawa sesuai dengan zaman kita hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, mudahkan urusan penerbit kita, ulama-ulama, ustaz-ustaz, sarjana-sarjana untuk menjadikan Al-Quran lebih contemporary, lebih trendy dan fashionable dalam masyarakat kita. Terima kasih. Subhanallah, subhanallah, sangat luar biasa. Subhanallah, semoga kita semua dekat dengan Quran insya-Allah dalam pelbagai cara sekalipun. Amin ya Allah, amin. Dan insya-Allah penutupnya kita nak dengarkan alunan subhanallah daripada ustazah kita Puan Sofiza. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. صدق الله العظيم. Subhanallah, Maha Suci Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berakhir sudah kita punya forum hari ini ketika Quran menyapa menyingkap tafsir pimpinan Ar-Rahman. Alhamdulillah. Terima kasih tambah banyak Tan Sri, terima kasih Puan Sofiza, terima kasih Ustazah Wan. InsyaAllah kita berjumpa insyaAllah sekejap je lagi. Kalau you all dapatkan tafsir pimpinan Ar-Rahman, insyaAllah you all boleh dapatkan di booth Rimbunan Islamic Media di sebelah apa piano lounge. Kumpulan Rimbunan Islamic Media, am I right? Kumpulan Rimbunan, sorry, insyaAllah ya. Alright, itu sahaja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih di atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Banyak keluk kepenarik, keluk tumbuh pohon kuih ini. Nan elok bawalah balik, nan tak elok tinggallah di sini. Kami mohon barisan panel dan moderator untuk kekal berada di atas pentas dan menjemput yang berbahagia Datuk Muhammad Saleh Saidin untuk naik ke atas pentas bagi menyempurnakan upacara penyerahan cenderahati dan sesi fotografi.
Sesi penyerahan cenderahati dimulakan dengan menjemput saudari Cik Fatin Nabila. Tak gambar? Yang kedua, Ustazah Wan Ramizah Hassan. Stay kat sini. Lagi nak gambar? Oh, okey. Tak apalah, kita minta interest dia. Okay. Yang ketiga, Puan Sofizah Muhsin. Dan yang terakhir, yang berbahagia, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Kita jemput panel bersama yang berbahagia Datuk Muhammad Saleh untuk kekal di atas pentas untuk sesi fotografi beramai-ramai. Minta assist Asri bawa. Ni lagi tu. Good job Asri, good job. High five, high five, high five, high five. Terus Dengan berakhirnya penyampaian cenderamata dan fotografi itu sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada para hadirin kerana sudi hadir ke majlis ini. Para hadirin yang ingin mendapatkan Al-Quran Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, anda boleh dapatkan di Reruai Kumpulan Rimbunan yang berada